Baik, terima kasih kepada rakan setugas Dini dan juga Nur Hayatul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam ceria kepada penonton. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama rancangan Pai Pagi dan kali ini lintas langsung yang dibawakan dari daerah Tutong. Dan alhamdulillah ada keadaan cuaca saat ini, alhamdulillah dalam keadaan yang baik-baik saja. Kita harapkan dengan keadaan cuaca ini dapat melancarkan apa jua aktiviti yang Aude ingin lakukan pada hari ini. Dan sedar tidak sedar kita sudah pun berada di penghujung bulan Disember dan beberapa hari lagi kita akan melangkah ke tahun 2023. Jadi kita harapkan agar di penghujung tahun ini juga hari-hari Auda akan berjalan dengan baiknya juga dan akan berjalan dengan ceria sekali. Dan kita harapkan apa jua azam yang Auda ingin capai pada tahun ini, harap-harapnya sudah tercapai. Dan insya-Allah di tahun 2023 nanti kita buka lembaran baru dan kita buka azam baru juga. Baik, sebelum kita menyaksikan satu bahan, saya kongsikan satu makluman terlebih dahulu di sini. Kepada penduduk kampung yang tinggal di Jalan Bukit Dilo di Rancangan Perumahan Negara Bukit Beruang Baru dan sekitarnya pada hari ini akan berlakunya kerja-kerja penggantian paip air baru di kawasan yang dinyatakan sebentar tadi dan ia akan berlaku dari jam 9 pagi sehingga kerja-kerja selesai dilaksanakan. Dan untuk sebarang permohonan pembekalan air tanker, sudah bolehlah hubungi ke talian Darussalam 123 dan bagi maklumat lanjut sudah bolehlah mengikuti Instagram ataupun Facebook mereka iaitu di JKR Brunei, manakala bagi Facebook adalah Jabatan Kerja Raya Brunei Darussalam. Jadi ambil maklum kepada penduduk kampung yang tinggal di Jalan Bukit Dilo di RPN Bukit Beruang Baru dan sekitarnya. Biar ada itu satu maklumat saya kongsikan sebentar tadi dan untuk seterusnya pula mari kita saksikan bahan yang kami sediakan untuk tontonan Auda bagi edisinya pagi ini. Bertempat di Wasai Batu Mapan, Kampung Pak Nuno, para peminat permainan kereta kolan jauh pacuan 4 roda berkumpul untuk melakukan aktiviti riadah, iaitu mengendalikan kenderaan mini mereka dan meredah pelbagai halangan di trek kawasan berbukit dan beberapa rintangan mencabar yang ada di tempat berkenaan. Permainan kenderaan pacuan 4 roda mini yang menggunakan alat kawalan jauh ini bukan lagi menjadi hobi bagi mengisi masa lapang. Sebaliknya, sebagai penguji kemahiran, pengendali dan daya tahan peralatannya. Meski dilihat bersaiz kecil, tetapi lasak. Itulah yang dapat digambarkan bagi permainan kereta kolan jauh 4x4 yang berukuran 10 kali ganda lebih kecil daripada saiz sebenar yang kini menjadi kesukaan masyarakat di pelbagai peringkat usia. Seramai lebih daripada 20 peminat kereta kolan jauh 4x4 dari seluruh negara bersama kenderaan RC mereka bersedia menyahut cabaran, meredah hutan hujan yang begitu sukar secara berpasukan, yang mana setiap pasukan mempunyai 4 orang ahli dan untuk menambah tahap kesukarannya, setiap pasukan perlu menghabiskan cabaran tersebut dalam masa 3 jam. Dalam tinjauan ini dapat disaksikan rata-rata para pemain menghadapi kesukaran di awal perlumbaan. Namun di sinilah diuji semangat kesetiakawanan dan kepercayaan para ahli pasukan untuk membantu ahli mereka yang mengalami kesusahan ketika mengendalikan kereta kawalan jauh mereka. Setiap pasukan akan dilepaskan secara bersama setiap 20 minit setelah pasukan sebelumnya memulakan perlumbaan dan meredah beberapa halangan seperti dalam pertandingan 4x4 sebenar. Antara halangan yang dihadapi ialah seperti laluan tidak rata dan dihalangi pokok kayu, laluan berbukit curam dan licin, laluan berair, meredah laluan berlumpur, melalui batu batan dan sebagainya. Pada halangan ini, para pemain diuji kemampuan mereka masing-masing mengendalikan kenderaan yang melalui kawasan berbukit curam dan menuruni bukit, melalui kawasan berair yang licin, namun masih mampu bergerak dan meneruskan perlumbaan dengan selamat. Begitu juga ketika meredah trek berbatu batan hingga ada kenderaan terbalik
dan sukar hendak bergerak. Di sinilah kemahiran mereka diuji apabila mereka perlu untuk cuba meletakkannya pada posisi asal. Dalam tinjauan kami pada riadah tersebut, beberapa peminat RC mengongsikan pengalaman dan penglibatan mereka dalam dunia permainan kereta kawalan jauh 4x4. Minat pasal ia boleh mengisi masa lapang, masa weekend. Sama sambil-sambil itu juga kira exercise untuk kira hiking, mengeluarkan paluh lah untuk kesehatan. Buat saya first time bermain RC di Wasai Batu Mapan. Kalau dari cabaran-cabaran ia punya route itu, track, kawan-kawan sudah ada membagi video melihatkan macam mana dia punya tempat-tempat itu. So saya sendiri dapat melihatlah di mana tempat yang bahaya tu. Kalau untuk kepuasan, Rainforest Challenge inilah yang syok. Tapi kalau untuk bermain segala macam berlawan skill, Get Challenge itu lebih syok lah daripada yang ni. Preparation memang dibuat awal. Di service semua segala barang-barangnya, Excel, gearbox, di double check semualah supaya masa berlumba nanti tidak ada masalah langsung. Sebab kalau macam berpasukan itu kita ni dapat meningkatkan lagi kita ni punya kerja berpasukan. Kalau individual tu kira kita ni dapat ni memikirkan macam mana untuk melepaskan rintangan itu sendiri. Pressure tu memanglah sebab masing-masing kan mau lancar kan. Jadinya caranya yalah ikut sajalah apa yang teammate bagi tahu, ikut saja supaya semuanya lancar. So far kalau macam Rainforest Challenge ni, ia punya spek itu memang semua yang heavy duty. So kalau macam Get Challenge, walaupun indah berapa heavy duty benar, sebab ia punya track indah setrok Rainforest Challenge ni lah. Kami buat ni lah, kira main-main sendiri tapi indah tahu, indah sangka-sangka je ramai orang main juga sebenarnya kereta ni. Jadi kami buat ni lah macam main sama-sama kawan-kawan yang lain, jadi supaya ramai lah, kira public lah. Kebaikannya main RC ini sebenarnya untuk enjoy sebenarnya, kira hiburan lah untuk masa lapang. Daripada buat perkara-perkara yang ada berfaedah kan orang baik kita ni main sama-sama sambil-sambil tu kita ni dapat macam hiking dalam hutan macam tu sambil-sambil tu macam exercise lah. Ni kalau ikutkan ni kali yang pertama pula ni kami cuba perasmian di sini lah untuk daerah Tutong lah. Sebelum ni ada pelan juga tapi di Wasai Mentiri jadi ni kira kami untuk melanjutkan event ni untuk di daerah Tutong lagi. Okey, ni sebenarnya kalau berpasukan ni sebenarnya memang susah sebab kita ni mengawal pasukan-pasukan daripada yang lain juga. Kalau macam main individual ni ia seorang kan. Seorang jadi ia macam main solo ia mengawal dirinya sendiri saja. Kalau macam ni kita ni berpasukan, kita ni menolong kawan-kawan rakan yang lain lagi lah. Keselamatan kalau macam mainan ni kan sebenarnya sebelum kita ni main ni kita ni jaga diri kita ni dululah. Jangan terlampau orang fokus walaupun belum banyak orang tapi jaga keselamatan diri baru kita ni punya kereta kontrol ni lah. Ini sebenarnya kalau untuk main berpasukan ini sebenarnya kita ni melihat kemahiran masing-masing, and then kita ni ambil orang pengalaman itulah jadi ia ndak sama main sebuah ni ndak sama kalau berpasukan ini kita ni teamwork kan orang berkongsi pemikiran lah. Jadi boleh kadang-kadangnya kalau cara ini dapat mungkin kawan yang lain yang boleh bantu. Jadi berkongsi ilmu lah. Untuk menyelesaikan keseluruhan trek secara berpasukan di dalam masa yang diberikan dengan trek laluan yang sukar adalah amat mencabar sekali. Namun semangat berpasukan, kerjasama, kepercayaan kepada setiap ahli adalah kunci untuk setiap ahli bermotivasi untuk meneruskan perlumbaan. Kesabaran, kecekapan
ketangkasan dan kebijaksanaan turut memainkan peranan penting sewaktu bermain bagi mengelak sebarang kecelakaan berlaku di tengah-tengah permainan. Lebih-lebih lagi, trek di kawasan hutan. Walaupun terkadang sering berlaku kerosakan pada kereta kawalan jauh, namun itulah antara cabaran yang perlu dilalui saat mengemudinya.